A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Okay, insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Kita sambung ayat 37 Di poster tu silap Di poster tulis ayat 56 hingga 57. Sebenarnya ayat 46 kita dah tadabbur. Jadi hari ini kita sambung ayat 47. Okey, sebelum kita sambung ayat 47, kita tengok apa pengajaran daripada ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah beritahu tentang bagaimana keadaan ahli neraka dan ahli syurga, bagaimana menyesalnya ahli neraka dan bagaimana bergembira dan berseronoknya ahli syurga di dalam syurga. Dan juga Allah beritahu tentang ashabul a'raf, mereka yang berada di tengah-tengah, iaitu yang amalan mereka dengan antara amalan baik dengan amalan buruk sama berat. Maka mereka disimpan dahulu di satu tempat yang bernama Al-A'raf. Berapa lama? Wallahu alam. Batu dalam hadis ada disebut, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Sa'id bin Jubair, anna Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala yuhasabu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yuhasibullah, Allah akan menghisap manusia pada yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman kanat hasanatu aksar min sayyiati biwahidah dakhala al-jannah. Siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, walaupun biwahidah, dengan satu amalan sahaja beza, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Jadi walaupun beza satu amalan sahaja, kebaikannya lebih daripada keburukan, dia akan masuk syurga. Wa man kanat sayyi'atu aksar min hasanati biwahidah dakhala an-nar. Dan barang siapa yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikan, walaupun lebih satu sahaja, dakhala an-nar, dia akan masuk neraka. Jadi nak masuk neraka ni tak perlu amalan keburukan lebih banyak 100 ke daripada amalan kebaikan, tak. Kadang-kadang lebih satu sahaja amalan keburukan dibanding dengan amalan kebaikan, dia akan masuk neraka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, faman saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amalnya, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang berjaya. Dan siapa yang ringan amalannya, itulah orang yang celaka. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud lagi, summa qala innal mizana yakhifu bimithqala habbatin wa yurajjihu. Timbangan amalan ni ataupun penimbang mizan, dia akan menjadi ringan dengan sebab satu habbah amalan. Satu amalan, walaupun amalan itu kecil, dia akan meringankan timbangan, dan dia akan memberatkan timbangan walaupun amalan itu hanyalah amalan soleh yang terlalu kecil. Habbah.
Okey, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud lagi, wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu kana min ashabil a'raf. Siapa yang sama amalan buruk dan amalan baiknya, kana min ashabil a'raf. Dia adalah penghuni ataupun mereka yang akan disimpan di satu tempat yang bernama Al-A'raf. Wa waqafu 'ala sirat. Maka mereka terhenti di atas sirat. Summa 'arada 'ala ahli jannah. Kemudian ditunjukkan kepada ashabul a'raf, penghuni syurga yang dah masuk syurga ataupun sebelum mereka masuk syurga. Lalu ashabul a'raf berkata, salamun alaikum. Ashabul a'raf berkata kepada penghuni syurga ataupun bakal penghuni syurga, salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. Wa iza surifat absaruhum, dan bila pandangan mata penghuni ataupun ashabul a'raf dipalingkan ke arah penghuni neraka, maka mereka berkata, ini ayat hari ini. Jadi kalau ayat sebelum ni, ashabul a'raf melihat kepada ahli syurga, sama ada dah masuk ke ataupun nak masuk, maka mereka ucap apa? Salamun alaikum, sejahteralah ke atas kamu. Dan dalam hati ashabul a'raf ada rasa tamak. Ada rasa tamak nak masuk ke syurga bersama ahli syurga. Kenapa dia tamak? Sebab dia disebut dalam tafsir, sebab dia ada dua sebab untuk dia tamak masuk syurga. Pertama, sebab mereka ni walaupun disimpan di tempat yang bernama Al-A'raf, mereka masih ada cahaya. Adapun orang munafik ataupun orang kafir langsung ditarik cahayanya. Itu petanda mereka ahli neraka. Jadi kalau masih ada cahaya bersama mereka, walaupun disimpan di tempat yang bernama Al-A'raf, itu petanda mereka akhirnya akan masuk syurga. Yang kedua, ashabul a'raf ni rasa tamak nak masuk syurga sebab dia dihisap dengan hisap yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang beriman dihisap dengan hisap yang mudah. Jadi yang diletak di satu tempat yang bernama Al-A'raf, masa dihisap, mereka dihisap dengan mudah. Itu petanda mereka adalah bakal ahli syurga. Kemudian Allah akan disebut di sini, Abdullah bin Mas'ud sebut, setiap orang akan diberi cahaya. Tapi orang kafir ditarik awal-awal lagi. Manakala orang munafik ketika nak melalui titian sirat, Allah tarik cahaya mereka. Dan yang kekal ialah orang yang beriman. Sebab tu doa orang beriman, ketika cahaya ditarik daripada orang munafik, doa orang beriman apa dia? Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, lengkapkan cahaya kami sampai kami boleh masuk syurga. Jangan tarik di pertengahan jalan. Okey. Jadi kalau ayat lepas, Allah cerita ashabul a'raf, tengok ahli syurga, apa mereka ucap. Jadi ayat hari ini Allah nak bagi itu pula. Bila ashabul a'raf yang tengah tembok-tembok antara syurga dengan neraka, mereka dipalingkan muka mereka dan mereka melihat ahli neraka. Apa reaksi mereka? Sebelum kita sambung ayat ini, saya nak baca lagi satu kata Abdullah bin Mas'ud. Apa pengajaran? Pengajaran paling besar daripada kisah ni. Satu, ahli syurga masuk syurga. Yang kedua, ahli neraka masuk neraka. Yang ketiga, ashabul a'raf. Jadi Allah, kenapa Allah rakamkan cerita ni? Benda ni belum berlaku. Apa faedah? Apa hikmah? Antara hikmahnya disebut oleh Abdullah bin Mas'ud ni. Dia kata apa? Ala annal abda iza amila hasanatan kutiba lahu biha ashrun. Sesungguhnya ke atas hamba itu, bila dia melakukan satu amalan kebaikan, dicatat berapa? Kalau kita buat satu kebaikan, dicatat berapa pahala? 10 kan? Okey. Kemudian wa iza amila sayyi'atan lam tuktab illa wahidatun. Tetapi apabila dia melakukan satu kejahatan, tidak dicatat kecuali hanya satu. Kan? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Summa qala halaka man ghalaba wahdatuhu a'sharuhu." Subhanallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, celakalah orang yang dengan satu ni mengatasi yang 10. Celakalah orang, dia ada satu tapi dia mengatasi yang 10. Boleh faham? Boleh faham?
Ha? Maknanya, kalau buat satu kebaikan, dia dapat 10. Kalau buat satu dosa, dia dapat satu dosa je. Sepatutnya, sangat mudah untuk dia masuk syurga. 1-10. Yang ni 1-1. Tiba-tiba, dia lagi mudah masuk neraka. Orang ni memang celaka lah. Boleh faham? Kalau Allah kata buat satu kebaikan, satu pahala. Satu dosa, satu dosa. Ramai masuk neraka. Okey kan? Bahkan ada juga hadis ataupun ayat Quran yang Allah kata, buat satu kebaikan, bukan setakat Allah ganda 10. Tapi Allah ganda berapa? Sampai 700. Sampai berganda-ganda. Ya Allah, tiba-tiba ramai lagi yang masuk neraka. Memang celaka lah ni. Memang dia betul-betul tak nak masuk syurga. Okey, boleh kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan iza apabila surifat. Surifat mana? Dipalingkan. Absaruhu, pandangan-pandangan mereka. Tilqa' mana menghala. Ashabin nar, penghuni neraka. Bila sebut penghuni neraka, makna orang kafir. Dan kafir ni macam-macam sebab boleh jadi kafir. Sama ada dia syirik pada Allah, sama ada dia mengingkari perintah Allah, dia mengatakan ini perintah ni tak wajib. Bahkan ada yang boleh jadi kafir sebab meninggalkan solat dengan sengaja. Okey, bila Ashabul Araf dipalingkan pandangan mereka ke arah siapa? Penghuni. Okey, kalau kita perasan ayat sebelum ni, penghuni Ashabul Araf ada kat tengah kan? Ini tembok ni. Ini dia panggil Al-A'raf. Di sini Al-Jannah. Di sini An-Nar. Kalau kita perasan ayat sebelum ni, Ashabul Araf dia tengok penghuni surga kan? Apa dia ucap? Salamun alaikum kan? Tapi ada tak dia sebut mereka dipalingkan pandangan mereka kepada ahli surga? Tak ada. Mereka melihat. Boleh faham? Tapi bila ahli neraka, kepada ahli neraka Allah sebut apa? Mereka dipalingkan. Bukan mereka melihat. Beza tak dipalingkan dengan melihat? Apa bezanya? Makna Ashabul Araf ni nak tengok tak ahli neraka? Tak nak. Tapi kenapa tertengok? Sebab dipalingkan. Kenapa mereka tak nak? Kita tak payahlah ahli neraka kan. Kita sanggup tengok tak orang yang dibakar? Tengok je. Ataupun orang yang tengah dioperate sanggup tak? Ataupun isteri kita tengah bersalin, sanggup tengok? Sudah bersalin, bagi tahu saya, sudahlah kan. Jadi manusia tak sanggup melihat, manusia diazab, apatah lagi dibakar. Sebab itulah surifat. Tengok pun tak nak, kalau masuk sepatutnya lagi bencilah. Okey, bila dipaling ke arah penghuni neraka, apa reaksi Ashabul A'raf? Qalu, mereka berkata ataupun berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna. Apa makna la taj'alna? Janganlah engkau jadikan kami ma'al qaumi, bersama kaum yang zalim. Okey. Jadi bila Ashabul Araf dipalingkan mata mereka kepada ahli neraka, terus mereka berdoa.
Apa doa mereka? Minta Allah jangan jadikan mereka termasuk dalam golongan. Mana di akhirat besok masih boleh tak beribadat? Masih boleh tak beribadat? Tak boleh. Doa bukankah ibadat? Doa bukankah ibadat? Kan Nabi sebut ad-du'a'u huwal ibadah. Doa tu adalah ibadat. Sebab itulah kalau kita berdoa kepada orang mati, hukumnya syirik. Apa syirik pula? Dia berdoa je. Sebab doa tu adalah ibadat. Okey. Jadi boleh tak lagi kita beribadat di akhirat besok? Tu berdoa tu. Apa dia? Ada keputusan? Kalau ada keputusan, apa faedah dia berdoa? Cuba. Apa dia? Kan dia tak ada peluang untuk beribadat. Amalan tak diterima. Jadi apa faedah berdoa? Dia kata Syekh Shalih Utsaimin, ibadat yang membawa kepada pahala tak ada. Ibadat yang membawa kepada balasan, itu tak ada, dah tamat. Tapi ibadat secara umum masih ada. Seperti berdoa. Kan orang beriman bila tengok cahaya ditarik pada orang munafik, apa doa orang beriman? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Masih minta ampun. Jadi sebenarnya masih boleh beribadat di akhirat. Cuma ibadat itu tak ada kaitan dengan dosa dan pahala. Okey. Jangan engkau jadikan kami bersama orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ni? Ashabun nar. Okey. Cuba perasan, mereka dipalingkan ke arah ashabun nar. Penghuni. Tapi doa ashabul arah apa dia? Jangan engkau jadikan kami bersama kaum yang kenapa dia tak cakap jangan engkau jadikan kami bersama ashabun nar? Kan dia nampak ashabun nar. Kenapa pula tiba-tiba muncul orang-orang yang zalim? Ya? Orang kafir? Yalah betul lah. Orang kafir memang jahat. Bila masuk neraka tu mana jahat kan? Soalan saya, kenapa dia tak sebut la taj'alna ma'a ashabin nar? Sebagaimana dia sebut yang awal ni. Mula-mula sebut ashabun nar, tiba-tiba bertukar kepada orang-orang yang zalim. Apa sebab? Apa hikmahnya? Itu tadabbur tu. Jadi apa yang Allah nak bagi tu sebenarnya? Satu Allah nak begitu. Punca masuk neraka sebab zalim. Punca masuk neraka zalim. Satu Allah nak sebut sebab dia. Yang kedua, Allah nak supaya kita jangan perasan. Kalau Allah Ashabul Araf berdoa, jangan engkau jadikan kami bersama ahli neraka. Kita rasa apa? Kita buka ahli neraka. Boleh faham? Tapi bila sebut bersama orang yang zalim, kita rasa tak kemungkinan aku. Kita mungkin tak zalim. Ya. Boleh faham? Jadi Allah nak begitu. Kenapa? Sebab. Kenapa mereka masuk neraka? Sebab zalim. Jadi kalau kamu tak nak masuk neraka, jangan zalim. Dan semua yang masuk neraka sebab zalim. Kalau orang kafir dia zalim, zalim yang paling besar ialah syirik. Maka dia masuk neraka dan kekal. Orang Islam pula masuk juga neraka. Tapi bukan sebab syirik, sebab zalim. Betul kan? Yang Nabi kata wanita yang salat malam banyak, puasa banyak, sedekah pun banyak. Tapi masuk neraka juga, duduk kat sini, bukan duduk kat sini. Dia bukan syirik, bukan syirik. Bukan penyembah berhala. Apa sebab? Dia menyakiti hati jiran. Ada tak unsur zalim? Jadi apa-apa zalim, penyebab masuk neraka. Ada yang kerana menyakiti kucing.
Ada kerana yang ambil hak orang. Sebab tu orang berhutang kan, roh dia tergantung. Selagi mana hutang tak dilansaikan. Kenapa? Ada unsur zalim. Ambil hak orang tak bayar. Jadi jangan buat zalim. Jangan buat zalim. Okey. Kalau kita tengok kan, golongan awal yang dicampak dalam neraka, siapa? Orang yang mati syahid, orang yang kaya dan dermawan, orang yang berilmu, yang selalu mengajar, selalu baca Quran, kan? Tapi awal-awal mereka yang pertama dihumbang ke dalam neraka. Apa kezaliman mereka? Mereka baca Quran, mereka berjihad, mereka derma, mereka infak. Apa kezaliman mereka? Jadi apa kezalimannya? Apa kezalimannya kalau buat bukan kerana Allah? Di mana kezaliman? Apa makna zalim? Zalim ialah tidak meletak sesuatu pada tempatnya. Kalau dia buat bukan kerana Allah, itulah zalim. Sebab dia buat bukan kerana yang sepatutnya. Kerana nak dunia, sepatut kerana Allah. Kan? Jadi kadang-kadang sebab ni apa boleh jadi zalim. Buat sesuatu bukan kerana Allah. Mana tidak letak sesuatu pada tempatnya. Okey. Kemudian wanada dan telah menyeru ashabul a'raf. Ashabul a'raf, kita tak payah terjemahlah, orang yang duduk kat tengah tu. Ashabul a'raf, rijalan apa dia? Dari sini maksud dia ialah pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar ataupun orang-orang kaya. Ya'rifunahum, yang mereka kenal. Biasa siapa yang mudah dikenali? Orang miskin ke pemimpin? Orang miskin ke orang kaya? Rakyat ke pembesar? Jadi kalau sebelum ni Ashabul A'raf melihat ahli neraka secara umum. Okey? Sekarang khusus. Dia melihat pula dalam neraka ada yang YB. Ada menteri, ada Perdana Menteri. Rasa macam kenal ni. Kenal dengan apa? Bisimahum, dengan sima pada sima. Daripada simatun, tanda. Tanda mereka. Tanda apa ni? Ahli neraka ada tanda ke? Ada tak? Apa dia tanda dia? Wujuhun yawma izin basirah tarhaquha ghabarah, kan? Muka dia hitam, mata dia biru, dan muka penuh dengan debu-debu. Dan ada hadis sahih, Ibrahim terjumpa di padang mahsyar siapa? Bapa dia. Apa nama bapa dia? Azar. Dan muka bapa dia hitam dan penuh dengan debu. Ibrahim kenal. Ni ya'rifunahu. Maka Nabi Ibrahim nak cuba bagi syafaat kepada bapaknya, tapi dia tolak. Bahkan ada disebut dalam tafsir, muka bapa dia ditukar pula muka serigala. Sebagai penghinaan kepadanya kerana dia dulu bukan setakat syirik pada Allah, tapi dia penyebab ramai orang syirik. Dia pembuat patung, kan? Pembuat berhala. Jadi pusingan kedua, Ashabul A'raf melihat pula pembesar-pembesar dalam neraka. Okey, apa sikap pembesar masa kat dunia?
pembesar dan orang kaya. Biasanya apa sikap mereka? Sombong. Sombong dengan apa? Dengan harta, dengan jawatan. Okey. Dan biasanya mereka kat dunia ni, mereka nak buat apa, tak ada siapa boleh halangkan. Mereka bebas nak buat apa, nak cakap apa, nak pergi ke mana. Maka kata Ashabul Araf kepada mereka ni, qalu, mereka berkata, ma aghna, tidak. Aghna apa dia? Tidak mencukup kepada kamu, ataupun tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat ankum kepada kamu, jam'ukum. Jam'u apa dia? Apa benda jam'u? Solat jamak. Kumpul lah. Jadi himpunan kamu, apa yang kamu kumpul tidak memberi manfaat. Apa yang biasa orang kaya, pembesar kumpul masa kat dunia? Dia kumpul apa? Harta. Lagi? Pangkat, kekuasaan. Kumpul kereta-kereta mewah kan? Maka Ashabul Araf macam menyindir lah. Dulu kamu nak buat apa, semua boleh kan? Ada kereta, ada masalah je, selesai dengan duit. Ada masalah je, selesai dengan pangkat. Tapi sekarang kamu duk terbakar sorang-sorang, tak ada siapa tolong ke? Tidak memberi manfaat jam'ukum, apa yang kamu kumpul. Wa ma kuntum, dan apa yang kamu tastakbirun. Apa makna tastakbirun? Yang kamu apa dia? Yang kamu sombong, bongkak. Tengok ikut tertib. Dia sombong ni datang selepas apa? Selepas kumpul duit kan? Sebab itulah syarat nak sombong apa dia? Syarat nak sombong. Mesti kaya kan? Orang miskin dia tak sombong. Sebab tu ada satu hadis, kalau orang miskin sombong memang bodoh-bodoh sangatlah. Sebab nak sombong mesti ada sesuatu, betul tak? Sombong dengan harta, sombong dengan anak pandai kan? Ini adalah miskin harta, tak ada rumah nak roboh tapi sombong. Itu sombong yang tak cukup syarat. Boleh? Jadi punca manusia sombong ni lah sebab ada harta, ada pangkat kan? Dan Allah pun sebut, kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya pasti manusia itu pasti akan tagha, melampau. Bila tu? Ar-ra'ahu istaghna. Iaitu apabila dia melihat ra'ahu, dia melihat siapa? Dirinya istaghna, serba cukup. Aku tak perlu pada orang, aku tak perlu pada ibadat, aku tak perlu pergi masjid, aku tak perlu pergi kelas tadabbur. Semua aku nak dapat. Aku boleh pergi US, boleh pergi UK, semua pusing satu dunia. Kamu dah ikut kelas tadabbur, satu hari pun tak pernah keluar dunia. Keluar negeri kan? Boleh? Jadi punca manusia sombong ialah bila dia istaghna. Dan Allah ada sebutkan, bila punca manusia memperlekehkan orang. Bila dia sombong, makna apa? Dia pandang rendah kepada siapa ni? Biasanya dia sombong pada siapa? Orang miskin. Dia asalnya sebenarnya Allah nak ceritakan tentang orang musyrikin Mekah. Pembesar-pembesar Mekah. Semua mereka, kebanyakan mereka kaya kan? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf kan? Semua tu kaya. Tapi yang ikut Nabi pula semuanya seperti Bilal, hamba abdi, keluarga Ammar bin Yasir kan, Suhaib. Jadi semuanya miskin, semuanya du'afa. Jadi akhirnya pembesar musyrikin Mekah kata apa? Apalah kamu ni? Masuk agama Islam, semakin miskin, semakin kena seksa. Tengok kami ni,
Kami tak beriman, kami tak solat, tapi kami kaya. Kan? Maka di akhirat besok terbalik. Di akhirat besok terbalik. Yang kaya, yang sombong dengan orang miskin, duduk kat mana? Dalam neraka. Jadi ada satu ayat yang Allah sebut, punca manusia sombong, punca manusia suka mengata orang, mengumpat, mencela orang, ialah dia suka kumpul harta. Dalam surah apa tu? Ha? Bukan. Al-Hakumut Takasur mana ada cerita pasal mencela, mengumpat? Ha? Al-Humazah. Wailun likulli humazati lumazah. Kemudian lepas tu allazi jama'a malan wa addada. Ini sama ni. Bila ada harta banyak, dia akan sombong. Sampai tak apa? Dia akan humazah. Dia akan mengutuk, mencela siapa? Orang yang miskin, orang yang di bawah dia. Maka Allah kata, celakalah orang yang suka mengutuk, mencela, mengumpat. Kenapa? Apa punca mereka suka mengutuk, mencela orang? Sebab allazi jamaah. Orang ni suka mengumpul harta. Bila dia kumpul harta, dia banyak harta. Bila banyak harta, dia cela, dia kutuk orang lain. Khususnya orang miskin. Okey ke? Satu lagi orang kaya ni, ataupun pembesar, dia kenapa dia pandang rendah kepada orang? Sebab dia ada satu perasaan, dia rasa bila Allah bagi kekayaan pada mereka, maka Allah suka pada mereka. Dan bila Allah tak bagi kekayaan pada orang fakir miskin, Allah tak suka pada fakir miskin. Sehingga mereka beranggapan, kalau di akhirat besok pun, mereka tak akan diazab. Bahkan mereka akan dapat yang lebih baik daripada apa yang Allah bagi pada mereka masa kat dunia. Itu fahaman paling bahaya tu. Aku kaya kat dunia, mesti aku kaya di akhirat. Sebab apa? Sebab Allah sayang kat dunia, takkan Allah tak sayang di akhirat. Cuba buka surah ni. Surah Sabah, ayat 34. 34 dan 35. Apa dia ayat tu? Surah 34, ayat pun 34. Ha? Wa ma arsalna ha? Wa ma arsalnaka fi qaryatin ha? Apa? Min nazirin illa qala mutrafuha. Apa dia? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Okey, 35. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Wa ma nahnu bimu'azzabin. Tengok Allah rakam ni. Cuba tengok dik. Cuba tengok terjemahan. Wa ma dan adik-adik tu catat yang ustaz bagi ayat ni. Surah apa, ayat berapa, catat. Wa ma arsalna, dan tidak kami utuskan fi qaryatin di mana-mana negeri min nazir, daripada nazir iaitu pemberi peringatan atau rasul. Allah kata tidak ada rasul pun kami utuskan di mana-mana negeri kecuali apa? Qala mutrafuha, kecuali mesti ada
berkata. Siapa berkata ni? Mutrafuha. Apa makna mutrafu? Orang-orang yang kaya, pembesar-pembesar. Mesti ada pembesar-pembesar yang kaya akan berkata kepada Rasul. Apa kata mereka? Wa inna bima ursiltum, sesungguhnya kami dengan apa yang kamu diutuskan, iaitu Rasul, kafirun, kami ingkar. Jadi tak ada seorang Rasul pun kalau dihantar mana-mana tempat, mana negeri, mereka pembesarnya, orang kayanya akan berkata pada Rasul, kami tak akan beriman pada kamu. Kenapa? Apa sebab? Tengok apa mereka kata. Waqalu, mereka berkata, nahnu, kami, aktsaru amwalan, lebih banyak harta dan auladan, lebih banyak anak. Itu kat dunia. Di akhirat besok pula, wa ma nahnu bi mu'azzabin. Kalau pergi ke akhirat pula, kami tidak akan tengok fahaman apa yang Allah nak bagi tahu dalam ayat ni. Cuba kita keluarkan apa pengajaran daripada ayat ni. Cuba fikir, Dek. Mereka bangga. Apa punca? Apa punca mereka tolak Rasul ni? Apa punca mereka tolak Rasul? Bahkan Allah kata tidak ada Rasul dihantar ke satu tempat, mereka semua pembesar, orang kaya akan tolak. Mereka kata kami kufur kepada Rasul. Apa punca? Sebab cara mereka berfikir beda. Kami dah ada cukup makan, kami dah sihat walafiat, kami boleh buat apa saja, apa perlu Rasul? Faham? Kami hidup kat dunia ni nak makan, kami hidup kat dunia nak seronok, semua kami dapat. Jadi apa sebab? Tak ada sebab pun kami nak beriman dengan Rasul. Kemudian Rasul pula Allah utuskan hampir semua miskin. Jadi apa kami nak harapkan daripada Rasul? Satu, pemikiran yang salah kan? Iaitu hidup nak seronok, hidup nak bermewahkan. Jadi, ustaz pula tak bawa duit, bawa ilmu. Jadi, kenapa nak dengar apa ustaz cakap? Kami dah lebih banyak harta daripada Rasul. Kami, anak-anak kami lagi hebat daripada anak-anak Rasul. Satu, pemikiran yang kedua yang bahaya beda. Pemikiran yang pertama, yang banyak harta, itu yang terbaik. Tapi membawa kepada apa? Di akhirat besok pun dia berfikiran yang sama. Kalau kat dunia kami paling baik, di akhirat besok pun kami lagi baik. Kami tak mungkin diazab oleh Allah. Kenapa mereka anggap mereka tak akan diazab? Mereka tolak Rasul, kan? Mereka tolak risalah yang dibuat oleh Rasul. Tapi mereka rasa mereka tak akan diazab. Kenapa? Apa dia? Kat dunia dia rasa apa? Betul. Jadi Allah sayang pada kami. Mana mungkin Allah akan azab kepada kami yang Allah memang sayang. Apa bukti Allah sayang? Oh, bahaya ni. Ada tak pemikiran ni pada orang Islam? Bila dia kaya, dia pandang orang miskin, hina kan? Bila dia ada jawatan besar, dia anggap orang biasa ni, kan? Sebab itulah bila menteri jatuh longkang ke, JKA minta maaf, kan? Tapi sebelum tu rakyat dah lama dah jatuh longkang, dah mati berpuluh. Tapi kerajaan tak minta maaf. Sebab apa? Sebab pemikiran yang kaya tu ada kemuliaan. Betul? Jadi sebenarnya apa yang patut kita kumpul? Kumpul harta akhirnya menjadi sombong. Kumpul harta akhirnya salah faham. Apa yang patut kita kumpul? Apa yang terbaik untuk kita kumpul semasa di dunia? Adik, adik nama apa, Dek? Adik nama apa? Iman. Apa yang patut kita kumpul? Kumpul harta biasanya jadi
sombong. Sedikit je, peratus yang kecil saja yang kumpul harta, tetap bertakwa kepada Allah. Macam Abu Bakar kan? Osman bin Affan. Jadi apa sepatut kita kumpul semasa kita hidup kat dunia? Amalan. Tapi ada amalan banyak pun masuk neraka juga. Apa dah, bang? Rahmat Allah, ada dalil. Cuba buka surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Kul kan? Qul bifadlillahi warahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Okey. Jawapan abang betul. Ini dalilnya. Allah kata apa? Qul. Katalah, wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah. Anugerah Allah ni apa? Apa anugerah Allah? Anugerah Allah yang paling besar ialah hidayah lah. Kan? Kemudian, warahmatuhu, dan rahmatnya. Allah perintah pada Nabi, beritahulah pada umat kamu. Fadlullah satu. Yang kedua, rahmatnya. Wa bizalika, maka dengan demikian itulah, dengan fadlullah dan dengan rahmatnya, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Jadi orang beriman, Allah perintah supaya gembira dengan apa? Dengan bila dapat fadlullah dan juga rahmatnya. Kemudian Allah kata, huwa, ni, fadlullah dengan rahmat Allah adalah khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang mereka, ni, jam'ukum, lebih baik daripada yang mereka kumpul. Apa dia yang mereka kumpul? Harta. Jadi harta ni ada kebaikan tak? Kalau tengok ayat ni, fadlullah dan rahmatnya lebih baik daripada harta yang kamu kumpul. Mana harta ada kebaikan. Cuma yang lebih baik ialah, sekarang kalau tanya hampir semua orang lah, mana yang kamu kejar, rahmat Allah ke harta? Rahmat. Harta kan? Yang mana kamu banyak habiskan masa? Untuk kumpul harta ke untuk kumpul rahmat Allah? Harta. Jadi Allah nak betulkan cara kita berfikir. Rahmat Allah khairun, lebih baik, lebih baik. Bahkan kadang-kadang harta ni mencelakakan kita kan? Ni, akhirnya sombong. Okey. Jadi bahaya bila sistem di sekolah ke, cara pendidikan ibu bapa di rumah ke, supaya anak kejar dunia, anak cinta dunia. Akhirnya dia tak nampak dah ni rahmat Allah. Beribadat pada Allah, belajar agama, tadabbur Al-Quran, dia tak nampak dah. Sebab daripada kecil lagi ditanam bahawa dunia adalah matlamat hidup. Okey, kemudian apa kata lagi? Ashabul A'raf. Ahaulai. Adakah haulai, mereka ini allazina, yang aksamtum, yang kamu aksamtum makna bersumpah, yang kamu bersumpah. Siapa mereka ni? Ini masih ucapan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf kata pada orang kaya, kepada pembesar yang mereka kenal masa kat dunia, yang suka menghina siapa? Orang miskin kan? Apa kata Ashabul A'raf? Harta kamu yang banyak, pangkat kamu yang besar, sedikit pun tak boleh
membantu kamu. Okey, satu. Yang kedua, kata lagi Ashabul Araf kepada pembesar ni, orang-orang ni iaitu orang miskin yang kamu dulu hina sampai kamu bersumpah. Apa sumpah orang kaya, pembesar terhadap orang miskin? Sumpah mereka ialah la yanaluhum, tidak akan mencapai Allah tidak memberi kepada mereka. Siapa mereka ni? Orang miskin, rahmat. Jadi pembesar dulu, termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, dia kata apa? Ni pokok miskin ni macam Bilal, macam keluarga Ammar bin Yasir, macam Suhaib. Pokok ni Allah tak akan bagi rahmat. Apa maksud rahmat pada pembesar ni? Apa maksud rahmat? Apa dia? Tak. Maksud rahmat kepada orang pembesar Quraisy ni ialah harta. Kesenangan hidup. Jadi orang Islam yang awal masuk Islam ada harta tak? Bila tak ada harta, bagi mereka Allah tak bagi rahmat. Sampai mereka bersumpah, wallahi, puak-puak ni, geng-geng Bilal ni, Allah tak akan bagi rahmat. Sebab dalam kepala mereka, rahmat ialah harta. Tapi sebenarnya yang miskin ni dapat tak rahmat Allah? Dapat kasih sayang Allah. Cuma kasih sayang Allah bukan dalam bentuk harta. Kemudian, udkhulu. Masuklah oleh kamu syurga. Siapa cakap ni? Siapa cakap dan kepada siapa? Sekarang perbualan dengan siapa? Antara Ashabul Araf dengan pembesar yang menghuni neraka kan? Tiba-tiba keluar ayat, masuklah syurga. Siapa pula bercakap dan kepada siapa? Takkanlah pembesar Quraisy. Malaikat? Ada dua pendapat. Satu, Allah berkata kepada siapa? Ni, orang miskin yang dihina oleh pembesar-pembesar masyarakat dunia. Allah kata depan pembesar tu. Allah kata pada orang miskin, okey, sekarang masuk syurga. Depan orang kaya. Sebagai apa? Dulu kamu kata mereka yang miskin tak dapat rahmat Allah, hina kan? Sekarang depan mata kamu, tengok mereka masuk syurga dan kamu dibakar dalam neraka. Dan kita dah sebut sebelum ni kan, ada hadis. Orang miskin kelebihannya dia akan masuk syurga lebih awal daripada orang kaya. Berapa lama? Orang miskin masuk awal lagi syurga, orang kaya kemudian. Yang kaya tak beriman dah. Yang kaya dia beriman tapi dia masuk lambat. Sebab apa? Sebab banyak nak soal ni. Ada tanah lagi, ada kereta 10 biji, ada rumah 5 biji. Jadi berapa jarak dia? Dah bagi tahu dah, 500 tahun. Hadis sahih. Jadi orang miskin masuk syurga lebih awal daripada orang kaya selama 500 tahun. Tulis. Nanti Ustaz tanya minggu depan, bagi tahu. Ustaz tak pernah bagi tahu pun. Dan satu hadis juga Nabi kata, ittala'tu 'alal jannah, aku melihat ke dalam syurga, fara'aitu aktsaruhum minal fuqara. Aku lihat kebanyakan penghuni syurga fuqara. Kan? Kebanyakan penghuni syurga adalah orang miskin. Jadi orang miskin sebenarnya dapat tak rahmat Allah? Bila dia beriman. Jadi rahmat Allah tu apa dia? Harta ke hidayat ataupun iman? Iman dan hidayat. Jadi Allah kata, silakan masuk syurga, wahai orang miskin, yang kamu dulu dihina oleh orang kaya, dan la khaufun alaihim, tidak ada, bila masuk syurga, la khaufun, tidak ada rasa khauf, takut.
alaikum ke atas kamu, wala antum dan tidak kamu sedih. Kenapa? Ayat dah masuk syurga kan? Dah masuk syurga, tapi ada lagi ayat di hujung. Bila masuk syurga, kamu tidak ada takut. Satu, yang kedua tidak sedih. Kenapa dua ni Allah sebut? Bila kita kat dunia, kadang-kadang kita duduk dalam nikmat, tapi masih tak ada rasa takut. Kita sihat, tapi ada takut tak? Takut apa? Takut sakit. Tapi bila masuk syurga, ada tak rasa takut? Tak ada. Kadang-kadang kita muda kat dunia kan, rasa seronok je. Lepas tu rasa takut. Sebab apa? Tengok orang tua. Aku satu hari akan jadi macam tu lah. Jadi tak bahagia. Kan? Dan tidak ada sedih. Kat dunia ada tak sedih? Seronok-seronok ada tak orang seronok daripada pagi sampai malam? Seronok. Lepas tu masa nak bayar, tengok bil, ya Allah mahalnya, jadi sedih balik. Kan? Jadi dua benda ni sebenarnya inilah punca manusia tak bahagia. Punca manusia tak bahagia ada dua ni. Satu, takut. Yang kedua, sedih. Betul kan? Kadang-kadang orang kaya duit dah banyak tapi takut. Takut apa? Takut kena rompak, takut orang lain lebih kaya pada dia. Lepas tu bila hilang, sedih pula. Okey, gambaran ni, gambaran apa ni? Orang kafir, orang tak beriman, Allah bagi kelebihan, jadi kaya, jadi pembesar. Orang beriman pula masa kat dunia, Allah jadi orang miskin, fakir. Jadi akhirnya, orang kaya yang kafir mempermainkan orang miskin yang beriman. Di akhirat besok, Allah terbalikkan. Orang fakir pula mempermainkan ataupun gelak kepada orang kaya. Allah terbalikkan. Cuba buka surah Al-Mutaffifin. Ayat 26 ke? Innal lazina ajramu. Innal lazina ajramu kanu minal lazina amanu yadhakun. Kemudian wa iza marru bihim yataghamazun. Apa tu? Wa iza qalabu ila ahlihim munqalabun fakihin. Ahlihim inqalabu fakihin. Lepas tu? Wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Okey, lepas tu? Lepas tu? Falyawma allazina amanu. Apa dah? Minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Okey. Cuba kita terjemah. Innal lazi, sesungguhnya orang-orang yang ajramu. Ajramu apa dia? Orang berdosa. Al-jurmu makna dia al-ismu. Orang yang berdosa, iaitu orang kafir lah. Kanu minal lazina amanu. Mereka yang berdosa ni
terhadap orang yang beriman, apa sikap mereka? Yadhakun, mereka suka gelakkan. Apalah orang Islam ni miskin, ketinggalan zaman. Kemudian wa iza marru bihim, bila orang-orang kafir, pembesar-pembesar ni, bila melalui kepada orang beriman, mereka yataghamazun. Apa makna yataghamazun? Yataghamazun makna menghina dalam bentuk isyarat. Contoh, macam tu kan. Ataupun mata dia mengenyitkan. Tengok tu, puak-puak tu. Kemudian wa izan qalabu, bila pembesar-pembesar yang tak beriman ni balik pada ahli keluarga mereka pula, mereka balik dalam keadaan fakihin. Apa makna fakihin? Apa maksud gembira ni? Puas hati. Kenapa puas hati? Dapat mengejek orang fakir yang beriman. Kemudian wa idza ra'auhu, bila orang pembesar ni melihat lagi orang beriman, mereka kata apa kepada orang beriman yang fakir? Inna haulai ladhalun. Mereka ni sebenar sesat. Sebenar siapa yang sesat? Pengajarannya apa? Orang kafir kata pada orang beriman sesat. Sepatut siapa yang kata pada siapa? Sepatut orang beriman kata pada orang kafir sesat. Jadi apa pengajarannya? Yang suka melebat orang ni kerja siapa? Kerja orang kafir. Yang suka menyesatkan orang, kerja orang sesat. Yang suka menyesatkan orang adalah bukan kerja orang beriman. Itu kerja orang sesat. Habis orang beriman menyesatkan orang. Bukan. Orang beriman menghilang kesesatan orang. Orang beriman berdakwah kepada orang kafir supaya mereka hilang kekufuran. Okey, jadi jangan suka menghukum dan melabelkan orang. Itu perangnya siapa? Orang kafir. Okey, ini cerita ni, orang kafir yang kaya, yang jadi pembesar, memperlekehkan, mengejek orang beriman yang fakir. Ini cerita kat mana ni? Kat dunia ke di akhirat? Kat dunia, okey. Allah rakam pula, fal yauma, di akhirat besok, apa jadi? Fal yaum, hari ini, iaitu di akhirat, allazina amanu, orang-orang beriman, minal kufar, terhadap orang kafir pula, yadhakun. Mereka sama-sama yadhakun ni. Orang kafir yadhakun kepada orang beriman kat dunia. Orang beriman yadhaku kepada orang kafir di akhirat. Mana lebih baik? Kita gelakkan orang kat dunia ataupun kita gelakkan orang di akhirat? Jadi kalau nak gelakkan orang kafir, sabar. Tunggu di akhirat kita gelakkan mereka. Allah kata orang beriman boleh nak gelakkan orang kafir. Tapi bila? Fal yaum. Hari akhirat. Dan orang beriman pula, bila dia gelak orang kafir di akhirat besok, dia duduk kat mana? Dia duduk kat mana? Alal araiki yanzurun. Araik kepada? Araik ni jamak, mufrad dia arika. Dia duduk tempat macam pelamin. Tengah-tengah duduk atas pelamin, tengah berseronok, nampak orang kafir kena bakar. Boleh faham? Seronok. Okey? Jadi matlamat orang beriman kat dunia apa dah? Cari kumpul harta ke kumpul rahmat Allah. Yang kedua, orang beriman kena gembira dengan harta ke gembira bila dapat rahmat Allah. Yang ketiga, siapa yang suka menghina orang miskin ataupun menghina orang beriman, dia ada ciri-ciri orang kafir. Yang suka mempermainkan orang Islam, orang beriman adalah orang kafir sahaja. Siapa yang ada sifat tu, dia menyerupai orang kafir. Okey, boleh ya? Kita berhenti setakat ayat 49. Punca manusia tidak bahagia, bukan tidak bahaya. Betulkan ayat. Nanti orang silap faham pula. Punca manusia tidak bahagia ialah ada rasa takut dan sedih.
Masa 500 tahun sama dengan kita di dunia atau di surga. Tapi dalam hadis tu Nabi tak sebut 500 tahun tu beza. Orang miskin yang beriman masuk surga lebih awal daripada orang kaya yang beriman. 500 tahun Nabi tak sebut. 500 tahun masa di dunia ataupun masa di akhirat. Kalau masa kat dunia, kena kalilah. 500 tahun kali 1000 tahun. Kalau masa tu kat dunia. Wallahu a'lam. Kenapa ada emoji marah pada live ni? Tak apa, kita jangan heran dan jangan marah. Kalau kita marah pada emoji marah, kita pun marah juga. Senyum je. Ramai yang takut, enggan berdakwah dan membela Islam, alasan risau, takut dan tak pandai. Adakah mereka ini termasuk golongan mustad'afin? Seperti di dalam surah An-Nisa ayat 97. Tak, Allah ada sebut ciri-ciri orang beriman. Salah satunya apa? La yakhafuna laumata laim. Orang beriman tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Bila dia takut orang kata, takut ada masalah, takut tak dapat rezeki, sebenarnya dia belum benar-benar beriman. Sebab Allah dah beritahu, orang beriman tak takut pada celaan. Dia hanya takut pada Allah. Dan dia yakin bila dia buat apa yang Allah perintah, sebenarnya rezekinya lagi murah. Bahkan Allah janji Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah apa ni? Yang Allah bagi tahu orang beriman tidak pernah takut kepada celaan manusia. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti lahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Boleh tengok surah Al-Ma'idah ayat 54. Angkat dia. Dengan rahmat Allah kita masuk syurga, bukan dengan amalan. Tapi diterangkan tadi dengan lebih satu amalan, kita ditimba akan masuk syurga. Boleh Ustaz jelaskan? Dia banyak ayat Al-Quran Allah kata jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ikut ayat Quran, manusia masuk syurga ataupun dibalas dengan sebab amalan. Tapi kalau ikut hadis Nabi, yang bermaksud tidak ada seorang pun kalangan kamu yang masuk syurga dengan sebab amalan, melainkan dengan rahmat Allah. Dia berkait. Dia berkait. Manusia tak mungkin dapat rahmat Allah melainkan dengan amalan. Jadi ada yang boleh masuk syurga dengan sebab lebih satu amalan. Mana amalan soleh dia lebih satu je daripada dengan amalan yang tidak baik. Sebenarnya itu pun dengan rahmat Allah. Itu pun dengan rahmat Allah. Bahkan yang ada di tempat yang bernama Al-Araf, sebab apa? Sebab amalan dia sama. Itu pun dengan rahmat Allah. Akhirnya Allah masukkan mereka juga ke dalam syurga. Jadi amalan yang lebih satu pun adalah disebabkan rahmat Allah. Kalau orang itu dia hidup sederhana, tak miskin dan tak kaya, adakah dia juga kena tunggu 500 tahun berbanding dengan orang miskin? Saya tak tahulah tak miskin dan tak kaya tu macam mana kan. Kita rasa macam tak miskin, tak kaya, tapi sebenarnya kaya juga kan. Jadi definisi tak kaya, tak miskin tu susah. Tapi kalau ikut pengertian fakir ni ataupun miskin,
orang yang cukup-cukup makan. Kalau fakir, lagi teruk. Kais pagi, kais petang, makan petang. Kalau miskin, contohnya Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Kisah nelayan yang pemilik kepada kapal yang dipecah oleh Khidir. Itu orang miskin. Jadi mereka pakat-pakat beli kapal untuk mencari makan. Itu orang miskin. Tapi ada kapal. Dan ulama kata kalau fakir ni tak ada memiliki apa-apa. Kenderaan pun tak ada, kapal pun tak ada, motor pun tak ada. Kadang-kadang rumah pun tak ada. Itu dah fakir. Jadi kalau tak kaya dan tak fakir itu sebenar kaya lah tu. Wallahu a'lam. Makrifat tu apa? Makrifat tu pengetahuan. Makrifat adalah pengetahuan daripada arafa. Lam a'rif, aku tidak kenal. Araf tukar, aku kenal engkau. Allah sebut, Allah sifatkan Bani Israel itu kenal Nabi Muhammad. Mereka kenal cerita Nabi Muhammad yang dalam kitab mereka, sebagaimana mereka kenal anak-anak lelaki mereka. Allah guna berkata apa? Ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad, iaitu cerita Nabi Muhammad dalam kitab-kitab mereka, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka ya'rifuna, kenal anak-anak lelaki mereka. Jadi ya'rifu, makrifah tu daripada perkataan arafa ya'rifu, iaitu kenal. Kalau sebut ma'rifatullah, mana kenal Allah. Selepas azan dan iqamah, orang perempuan kena berdoa. Tak, Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, la yuraddu ad-du'a bainal azan wal iqamah. Hadis sahih, maksudnya doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Kepada siapa? Umum. Kepada semua, lelaki ke, perempuan ke. Mana siapa yang berdoa selepas azan dan sebelum qamat, maka doanya dijamin tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengira jantinanya. Nak tahu rahmat Allah yang bagi masa kita melihat Kaabah. Apa kaitan rahmat dengan melihat Kaabah? Dia sebenarnya ada satu hadis. Rahmat Allah tu yang melihat Kaabah dapat rahmat Allah sekian. Yang solat dekat Kaabah dapat rahmat Allah sekian. Yang tawaf dapat rahmat Allah sekian. Itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kita dah bincang nak dapat rahmat Allah sebelum ni kan. Nak dapat rahmat Allah, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Orang yang pertama, amanu, beriman kepada Allah. Yang kedua, hajaru, berhijrah, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim, yang berjihad melawan nafsu, sama ada dengan hartanya ataupun dengan nyawanya. Jadi buat tiga ni Allah kata ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Kena buat tiga benda. Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, berhijrah, meninggalkan segala maksiat. Yang ketiga, berjihad melawan nafsu. Iman selalu up and down setiap hari. Bagaimana nak naikkan iman sentiasa? Dia, Allah sebut dalam Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kenapa? Kenapa Allah kata kena selalu dengar peringatan? Kenapa? Sebab peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Allah tahu orang beriman ni iman dia turun naik. Cara nak mantapkan iman dan supaya iman itu naik ialah dengan tazkirah. Fazakir. Berilah peringatan. Sebab itulah kita kadang-kadang dengar tadabbur kan. Masa dengar tu naikkan, lepas tu surut. Cuba bayangkan kalau orang tak dengar seminggu, sebulan, setahun. Iman dia semakin turun dan semakin merudum. Bahkan akhirnya dia tak rasa pun bahawa imannya hatinya telah mati. Sebab itulah kena selalu dengan tazkirah. Khususnya daripada Al-Quran, daripada ayat Allah sendiri. Barulah kita tahu tahap iman kita dan barulah kita boleh baiki dan tingkatkan iman kita. Dengan apa? Dengan tazkirah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kalau keluar angin dari depan, bukan kentut?
seperti mana yang biasa berlaku pada wanita-wanita yang dah berumur ataupun yang otot-otot yang sokong. Oh, saya tak tahu lah. Keluar angin daripada depan. Saya tak tahu. Yang saya tahu angin daripada belakang je. Ada ke angin daripada depan? Ha? Oh, ada. Perempuan lah. Ha. Saya belum mengaji bab tu. Jadi saya tak boleh jawab. Pada pendapat Ustaz, apakah surah yang paling sesuai untuk saya share dengan kawan yang non-Muslim? Untuk permulaan supaya dia tidak terkejut sangat bila nak memahami Al-Quran dan mula untuk berfikir. Kalau ikut ayat pertama turun pada orang kafir musyrikin Mekah, non-Muslim lah tu. Ayat pertama apa dia? Iqra. Jadi kalau kita tanya ayat apa, surah apa yang paling sesuai yang kita perlu sampai pada non-Muslim? Ayat pertama turun Iqra tu pada non-Muslim lah. Jadi jawapan dia, sebagaimana Allah turun pada orang musyrikin Mekah yang merupakan non-Muslim, mana ayat itulah yang paling sesuai kepada mereka di tahap yang awal. Baca apa? Bacalah Quran satu persatu. Bacalah cerita tentang Allah. Sebab dalam Quran ni, kita akan kenal Allah. Satu ayat demi satu ayat, kita semakin kenal Allah, semakin cinta Allah. Daripada cinta Allah itu, kita akan mentaati perintahnya. Wallahu a'lam. Boleh bagi tips untuk cara mendidik anak untuk menghafal Quran dan memahami ayat-ayat. Dia sebenarnya, budak ni dia mudah menghafal. Tips dia ialah, pertama, jangan bagi benda-benda yang melarangkan dia. Kalau kita suruh dia hafal Quran, lepas tu masa sama kita bagi telefon, tak jadi. Kalau boleh hafal pun, dia cepat hilang. Jadi benda-benda yang menyebabkan dia boleh lupa, dia larang, jangan bagi. Yang kedua, baca, duduk dengan dia. Duduk dengan dia dan baca berulang kali. Kadang-kadang budak ni dia nak mak bapak ada bersama, biar dia dapat semangat sikit kan. Berbeza mak bapak suruh anak tapi mak bapak tak hafal. Akhirnya anak menghafal sorang-sorang, dia tak ada motivasi. Jadi kalau boleh hafal bersama-sama dengan anak-anak kita lagi cantik. Sibuk macam mana pun dengan urusan dunia, ingatlah anak adalah harta kita dunia dan akhirat. Jadi bila kita sibuk dengan anak untuk pandu dia belajar agama, sebenar kita sibuk dengan urusan dunia dan akhirat kita. Bila kita mati, antara yang banyak memberi manfaat pada kita ialah doa anak yang soleh. Jadi bagilah masa untuk anak, dan juga sebenar masa, bila bagi masa untuk anak, sebenarnya kita bagi masa untuk kita. Inilah harta kita bila kita mati nanti. Apa saja amalan anak kita, kita akan dapat kesannya. Jadi duduk bersama anak, tunjuk contoh. Suruh anak hafal, kita juga hafal. Slow tak apa. Yang penting kita, biar anak nampak, kita juga menghafal. Kita juga bukan setakat suruh. Ataupun orang kata cakap tak serupa bikin. Duduk bagi masa. Kemudian baca berulang-ulang kali. InsyaAllah cepat hafal lah. Kalau nak faham makna, lagi bagus. Bagi dia faham makna dulu, satu page. Kemudian suruh dia hafal, satu page. Dalam keadaan dia telah faham maksudnya. Itu lagi mantap hafazannya. Wallahu a'lam. Kebiasaan masyarakat kita bila jumpa orang yang boleh memberikan mudarat ataupun kebaikan akan dipanggil wali Allah. Harap Ustaz dapat jelas. Apakah takrifan sebenarnya perkataan wali? Okey, untuk menjelaskan maksud wali boleh buka surah Yunus. Surah Yunus, Kejap. Surah Yunus. Ayat 62. Apa dimaksudkan wali? Sebab setengah masyarakat kita anggap wali itu ialah yang ada keramat. Yang boleh terbang di udara, boleh berjalan atas air. Boleh bawa kereta, isi minyak dia dengan air je. Kan?
Tu wali lah tu. Yang buah tasbih dia sama besar dengan kepala lutut dia. Itu fahaman yang salah. Fahaman yang betul ialah Allah sebut wali Allah dalam surah Yunus ayat 62. Allah kata apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya awliya, wali-wali Allah. Wali Allah ialah apa sifatnya? Sifat wali Allah kalau kita nak kenal. La khawfun alaihim. Dia tak pernah rasa takut. Takut pada orang, takut pada hantu, takut pada bos, takut sempit rezeki. Kalau ada rasa takut-takut, bukan wali. Yang kedua, walahum yahzanun. Dia tak sedih. Kalau hilang apa ke, kematian anak ke, hilang kereta ke, dia tak sedih. Relax, senyum je. Kemudian ayat 63 Allah bagi tahu, allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah ialah orang yang beriman dan bertakwa. Allah sebut dua, beriman dan bertakwa. Apa beza iman dengan takwa? Kata ulama, bila sebut dua, kalau sebut satu-satu amanu, mereka beriman, maka dia juga bertakwa. Kalau sebut bertakwa sahaja, maka dia juga beriman. Tapi kalau sebut dua-dua, berbeza. Amanu, mentaati perintah Allah, dan yattaqun, mereka meninggalkan larangan Allah. Jadi itulah wali. Kalau wali Allah terbang di udara tapi tak pergi masjid, solat Jumaat tak ada muka dia, bukan wali. Bukan wali, itu tipu daya iblis, kan? Wali Allah tapi hisap rokok, bukan wali tu. Wali Allah, anak-anak isteri buka aurat, dia pun duk meratik sorang-sorang, itu bukan wali Allah. Wali Allah ialah orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang menjaga anak isteri daripada benda yang mungkar. Orang yang selalu menyelamatkan anak isterinya daripada neraka. Wali Allah. Dan tak perlu kita umumkan. Saya ni wali Allah. Semalam saya mimpi dapat CJ wali Allah. Daripada siapa? Iblis. Kan? Jadi tak perlu kita umum. Sebab siapa ada sifat ni, dia wali Allah. Okey? Jadi kalau orang tanya, siapa wali Allah? Jawab. Buka surah Yunus ayat 62 dan 63. Al-Fatihah adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ustaz boleh bagi cadangan untuk doa dalam Quran atau hadis untuk disedekahkan kepada orang yang meninggal dunia. Untuk orang yang meninggal dunia, Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Boleh buka surah Al-Hasyr ayat 10. Doa kepada orang-orang yang dah meninggal dunia. Allah kata apa? Wallazina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah puji sifat orang beriman. Apa dia? Allazina yaquluna, orang yang selalu berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa ikhwan kami yang dah dahulu pada kami. Termasuklah mak bapak kami. Termasuklah pakcik-pakcik kami, atuk kami, moyang kami, semua sekali. Termasuklah sahabat Nabi. Dan jangan jadikan dalam hati kami ghillan, rasa dengki, rasa tak suka pada saudara kami yang seagama. Surah Al-Hasyr ayat 10. Dalam surah Yusuf, dengan amalan soleh. Apa? Angkat sikit ni. Razak, Abdul Razak. Bawah tu. Dah. Dalam surah Yusuf dirakamkan akhirnya ke-11 adik-beradik Nabi Yusuf dan keluarga mereka berpindah ke Mesir untuk jemputan Nabi Yusuf. Adakah zuriat mereka ini yang menjadi kaum Bani Israel yang diceritakan pada zaman Nabi Musa dan Fir'aun? Wallahu a'lam. Dan Nabi Yusuf adalah keturunan Bani Israel. Jadi siapa yang lahir daripada Nabi Yusuf, daripada anak dia, daripada cucu dia adalah Bani Israel. Jadi Bani Israel yang ada selepas itu, adakah keturunan? Ya, sepatut logiknya ialah.
Jangan tanyalah soalan-soalan yang tak penting kan. Bila kita tahu yang datang selepas tu adalah keturunan Nabi Yusuf, apa faedahnya? Bahkan Bani Israel ini antara bangsa yang paling mulia, tapi Bani Israel juga bangsa yang paling banyak dilaknat oleh Allah. Menunjukkan apa? Kemuliaan manusia bukan sebab keturunan, tapi sebab beriman kepada Allah. Okey dah? Dah. Kelas kita sambung besok insya-Allah pukul 10.30. Tadabbur surah Ibrahim. Setiap minggu kedua hari Sabtu ada kelas pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.